Di Umi badak. Tapi nak buat kat mana? Menyanyilah bodoh. Bibi jam? Bibi jam tak payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga sentiasa sihat walafiat insya-Allah. Malam ni macam biasa kita akan buat sesi Q&A dan juga muhasabah. Siapa-siapa yang nak tanya soalan bolehlah tanya di ruangan soalan tersebut. InsyaAllah soalan-soalan yang terpilih saya akan jawab insyaAllah. Sarah, ambilkan Bibiam bawa sini. Soalan pertama. Adakah solat taubat boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja? Jawapannya adalah solat taubat boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja kecuali waktu-waktu yang diharamkan solat. Waktu-waktu yang diharamkan solat bila? Selepas asar, ketika waktu sebelum syuruk tu, ketika matahari sedang tegak, lebih kurang 15 minit sebelum zuhur. So, waktu-waktu yang diharamkan untuk solat sunat, maka tak boleh solat sunat. Selain waktu tersebut, insya-Allah kita boleh solat taubat. Dan solat taubat ni mudah je. Niat je sahaja aku solat taubat 2 rakaat kerana Allah. Lepas tu bacalah Al-Fatihah. Kemudian bacalah apa-apa surah yang korang nak baca. 2 rakaat. Lepas habis 2 rakaat, bagi salam. Dan kemudian korang doalah minta ampun pada Allah SWT. Sekiranya kita ikhlas dalam solat tersebut, dan kita bersungguh-sungguh doa meminta ampun pada Allah SWT, menyesal atas segala dosa dan berazam untuk tak nak ulang balik dosa tu, Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kita. Sebab itulah kalau boleh lazimi solat taubat. Kalau tak mampu seminggu, tak mampu setiap hari, sekurang-kurangnya 3 hari sekali. Kalau tak mampu seminggu sekali. Kalau tak mampu sebulan sekali. Sebaik-baiknya lazimilah solat taubat. Sebab kita ni adalah hamba yang banyak dosa. Saya banyak dosa, korang pun banyak dosa. Kita semua diuji dengan dosa masing-masing. Sebab itulah kita kena kerap solat taubat, memohon pada Allah SWT keampunan, insya-Allah. Macam mana nak istiqamah meninggalkan dosa? Pertama sekali, kita kena tahu kita ni tak terlepas daripada dosa. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa ialah orang yang bertaubat atas dosanya. Sebab itulah, bila kita dalam hidup ni, selepas kita dah tinggalkan satu dosa, kita akan buat dosa lain. Dah tinggalkan dosa tu, kita akan buat dosa lain pula. Kadang-kadang kita rasa kita tak buat dosa pun, tetapi dalam keadaan kita tak sedar, kita riak pula. Dosa juga. Sombong, dosa juga. Maknanya kita ni memang tak terlepas daripada dosa. So sebenarnya cara yang untuk istiqamah meninggalkan dosa bukanlah dengan istiqamah meninggalkan dosa tu. Sebab kita pun tak terlepas daripada dosa. Tetapi yang sebenarnya istiqamah itu adalah istiqamah dengan bertaubat pada Allah SWT. Maknanya setiap hari taubat, setiap kali istighfar, minta ampun pada Allah sungguh-sungguh atas segala dosa. Sebab itulah Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah amat mencintai orang yang sering bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang yang sering menyucikan diri. Sebab tu kita kena melazimi taubat. Istighfar setiap hari kena 100 kali paling kurang. Astaghfirullah, 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 dengan penuh penghayatan, memohon ampun atas segala dosa silap kita, memohon agar Allah menutup aib kita, memohon agar Allah pelihara daripada kesan dosa kita, dan kita berdoa supaya Allah SWT beri kita kekuatan untuk meninggalkan dosa. Sebab kita tak mampu. Kita ni hamba yang lemah. Sebab itulah kita kena selalu doa, minta kekuatan untuk Allah memberi kita kekuatan untuk meninggalkan dosa-dosa, apatah lagi dosa-dosa yang kita ketagih. Kita kena doa sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh tanpa jemu. Kalau boleh, kalau mampu menangis, doalah nangis-nangis. So, jawapan kepada soalan dia, macam mana kita nak istiqamah meninggalkan dosa, ialah pertama, istiqamah dengan bertaubat. Kedua, istiqamah dalam berdoa. Dan ketiga,
istiqamah dalam melakukan ibadat. Solat jangan tinggal. Quran, menuntut ilmu dan sebagainya. Habis. Habis. Apakah zikir yang paling mustajab untuk menenangkan hati kita? Sebenarnya, semua zikir menenangkan hati. Allah berfirman, Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. So, Rasulullah dah ajar pelbagai jenis doa, pelbagai jenis zikir yang kita boleh amalkan. Dan kalau kita jenis yang susah nak menghafal, saya punya saranan, buat zikir yang simple-simple setiap hari pun tak apa. Contohnya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. 100 kali pagi, 100 kali petang. Astaghfirullahalazim, 100 kali pagi, 100 kali petang. Allahumma salli ala Muhammad, 100 kali pagi, 100 kali petang. So, dia akan jadi 300 pagi, 300 petang. Cuba lazimi benda tu. InsyaAllah, bila kita istiqamah melazimi benda tu, hati kita akan rasa sangat bahagia dan kita akan rasa kekuatan yang luar biasa untuk mentaati Allah SWT. Kadang-kadang orang bila hati tak tenang, apa dia buat? Dia pergi dengar lagu, dia pergi tengok movie, tengok drama, layan awet dan sebagainya. Padahal, punca hati tak tenang adalah maksiat yang kita buat. Punca hati tak tenang adalah maksiat yang kita buat. Lepas tu kita nak tenangkan hati kita, kita buat maksiat lagi. Memang confirm takkan bahagia. Sebab tu cara nak tenangkan hati adalah kembali pada Allah SWT. Kembali pada Allah SWT. Man amila salihan min zakarin aw unsa, barang siapa yang melakukan amal soleh di kalangan lelaki dan wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, nescaya kami akan berikan mereka kehidupan yang bahagia. Sebab apa? Sebab maksiat ni tak mampu membahagiakan hati kita. Bahagia itu di hati. Maksiat itu merosakkan hati. Mustahil maksiat yang merosakkan hati itu boleh menghadirkan bahagia. Sebab itulah kunci kebahagiaan yang sebenar adalah apabila kita kembali mengingati Allah, kembali solat, sujud, patuh perintah Allah SWT. Apakah nasihat untuk menghafaz Al-Quran? Kepada semua orang yang tak hafal Al-Quran, nasihat saya, kalau ada peluang untuk hafal Al-Quran, hafal Al-Quran. Kerana Nabi berfirman, Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Sebab itulah kalau boleh kita menghafal Al-Quran, ada peluang hafal Al-Quran, hafallah Al-Quran. Tetapi sebagai penghafal Al-Quran, kita kena tahu. Al-Quran tu mulia bukan hanya semata-mata kerana orang yang menghafalnya. Islam takkan tertegak hanyalah semata-mata dengan menghafal Al-Quran. Tetapi sejauh mana kita memikul dan mengamalkan Al-Quran tersebut dan membumikan Al-Quran di muka bumi ini. Kalau kita sekadar menghafal tapi kita tak amal, akan jadi fitnah kepada umat. Saya nampak hari ini ada orang hafal Quran 30 juzuk tapi isap rokok. Hafal Quran 30 juzuk tapi tak jaga ikhtilat. Hafal Quran 30 juzuk tapi tengok video lucah. Hafal Quran 30 juzuk tapi berzina. Hafal Quran 30 juzuk tapi isap vape. Hafal Quran 30 juzuk tapi menghalalkan dosa dengan dalil-dalil agama. Orang-orang yang macam inilah yang akan merosakkan agama. Sebab tu kita bila dah hafal Quran ni kita kena tahu tujuan aku hafal Al-Quran ni apa. Pertama, kenapa kita hafal Al-Quran? Supaya kita lebih dekat dengan Allah. Supaya kita lebih mudah untuk membaca Al-Quran. Supaya kita boleh solat panjang-panjang. Tak adalah solat tak habis-habis baca Qul Huwallahu Ahad je. Supaya kita boleh solat sunat dengan bacaan-bacaan yang lebih panjang. Itu tujuan kita menghafal Al-Quran. Kedua, kenapa kita menghafal Al-Quran? Supaya kita mudah untuk mengamalkan Al-Quran. Ketiga, kenapa kita hafal Al-Quran? Supaya kita boleh sampaikan Al-Quran pada orang ramai. Janganlah kita hafal Al-Quran hanyalah semata-mata nak dapat title Hafiz. Soalan seterusnya. Apa pandangan tentang TikTok yang semakin menjadi-jadi? Kepada TikToker sekalian, bertaubatlah pada Allah SWT. Sebenarnya bukan TikTok je yang problem. YouTube pun ada banyak maksiat juga. Dalam YouTube ada banyak maksiat juga. Dalam Instagram ni pun banyak juga maksiat. Dalam TikTok pun banyak juga maksiat.
So sebenarnya yang haram tu bukanlah Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Semua media sosial ni ibarat pisau. Pisau ni kalau dapat dekat orang yang memasak, dia akan guna untuk potong carrot, potong sayur, potong daging dan memasak lah. Tapi kalau pisau dapat dekat perompak, pembunuh, dia akan gunakan pisau tu untuk melakukan jenayah. Sama juga media sosial ni, Facebook ke, YouTube ke, TikTok ke, apa ke, dapat dekat orang baik, mereka akan gunakan untuk kebaikan. Tapi kalau dapat dekat orang jahat, mereka akan gunakan untuk kejahatan, untuk buat dosa, untuk tayang aurat sini sana. Sebab itulah kalau korang ada media sosial ni, gunakanlah untuk benda yang Allah redha. Setiap benda, setiap media sosial yang kita gunakan ni, Allah akan tanya kita guna untuk apa. Kalau kita rasa kita tak mampu nak meninggalkan maksiat disebabkan media sosial tersebut, delete lah media sosial tu. Kalau kita rasa dengan TikTok membuatkan kita lalai, kita tengok aurat orang, ataupun kita pun terasa nak menayang aurat ataupun menggelik-gelik, maka delete lah TikTok tu. Kalau kita rasa Instagram membuatkan kita susah untuk nak tahan nafsu melihat wanita, melihat aurat, melihat crush-crush kita, delete lah Instagram. Sebab jadikanlah media sosial ni medium untuk kita lebih dekat dengan Allah SWT. Sekiranya media sosial ni membuatkan kita semakin jauh daripada Allah, maka berhati-hatilah. Faham ya? Soalan seterusnya. Saya nak tanya, kenapa manusia benci dengan kita? Sebenarnya, dekat dunia ni memang akan ada orang tak suka kita. Dan pada masa yang sama juga akan ada orang yang suka kita. Sebab kita ni tak sempurna, kita banyak salah. Kita je kadang-kadang tak perasan dengan kesalahan kita. Dan boleh jadi dengan kesalahan kita tu membuatkan orang sekeliling kita tak selesa dan tak puas hati. Tapi pada masa yang sama kita juga ada kebaikan. Dan kebaikan kita pun dalam kita tak sedar membuatkan orang sekeliling kita suka pada kita. So dalam hidup ni, apa yang kita perlu buat ialah kita kena sentiasa usaha mengubah diri kita. Pada masa yang sama kita meneruskan kebaikan kita. Sekiranya ada orang benci kita, kita jadikan kebencian orang pada kita tu pemangkin untuk kita jadi yang lebih baik. Dan sekiranya ada orang suka kita, maka hargailah mereka. Kadang-kadang kita lebih fikir orang yang tak suka kita je. Sedangkan ramai lagi orang kat luar sana yang menghargai kita tapi kita langsung tak pandang mereka. Akhirnya kita down. Sebab apa? Sebab kita hanya fikir tentang orang yang benci kita je. Sedangkan ramai lagi orang yang sekeliling kita yang suka kita, yang hargai kita, yang seronok dengan kita. Appreciate lah mereka. Janganlah fikir yang negatif je. Cuba positifkan minda kita. Macam Rasulullah SAW, ramai orang benci baginda. Sampai kaum Quraisy nak bunuh baginda. Nak bunuh Nabi. Pulau Nabi 3 tahun. Campak batu kat Nabi. Campak usus unta, perut unta tu kat kepala Nabi. Bayangkan kalau Nabi asyik fikir kenapalah orang benci aku, Lepas tu Nabi down. Nabi putus asa. Agak-agak Islam sampai tak dekat kita? Mungkin tak sampai. Tapi disebabkan Nabi tahu. Nabi tak layan. Orang tak suka Nabi, orang benci Nabi, Nabi tak layan. Nabi lebih menghargai sahabat-sahabat baginda yang mencintai dia. Dan Nabi appreciate sahabat-sahabat. Dan Nabi positif. Nabi tak putus asa. Nabi teruskan dakwah. Maka alhamdulillah Islam dapat dekat kita sekarang. Dari tadi ada soalan, apa hukum forex? Apa hukum forex? Hukum forex ni dah difatwakan haram. Hukum forex ni dah difatwakan haram. Hukum forex ni telah pun difatwakan haram. So, tak payahlah nak cari dalil untuk menghalalkan dosa forex tu. Dan ramai asatizah, para ulama mufti yang dah mengharamkan forex. So, tak payahlah nak main forex. Ada banyak lagi cara yang halal untuk jadi kaya. Dalam istikharah, sebut nama seseorang untuk jadi milik kita, boleh ke? Sebenarnya dalam istikharah, dalam doa pun, sebenarnya tak disunahkan untuk kita berdoa, meminta Allah bagi seseorang itu untuk menjadi milik kita. Benda itu tak sunnah. Okay. Contohnya kita suka kepada Syamsul. Kita pun doa, Ya Allah bagilah Syamsul jadi suami aku, Ya Allah. Ataupun kita suka Farah. Ya Allah jadikanlah Farah jadi isteri aku. Benda tu tak sunnah sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Boleh jadi Syamsul yang kita suka tu buruk untuk kita. Dan boleh jadi Farah yang kita suka tu pun buruk untuk kita. Dan boleh jadi orang yang kita tak suka tu baik untuk kita. Sebab tu kita tak tahu. Sebab tu dalam berdoa, doa istikharah yang Nabi ajar, Ya Allah, sekiranya dia baik untuk aku, maka mudahkan. Sekiranya dia buruk untuk aku, maka jauhkan. Itu Nabi ajar.
Sebab kita tak tahu yang baik yang buruk ni, kita tak tahu. Sebab tu daripada kita doa, ya Allah bagilah aku kahwin dengan dia, lebih baik kita doa supaya ya Allah kau berilah yang terbaik untuk aku. Ya Allah, sekiranya dia ni terbaik untuk diri aku, untuk agama aku, untuk masa depan, untuk kehidupan aku, maka kau mudahkanlah aku. Tetapi sekiranya dia ni buruk untuk diri aku, untuk agama aku, maka kau jauhilah aku daripada dia. Soalan seterusnya. Apa hukum seorang pelajar berangkat-rangkat? Sekiranya dia berangkat-angkat tu dengan sesama jantina, tak ada masalah lah. Tapi kalau berangkat-angkat dengan berlainan jantina, hukumnya haram. Sebab apa? Sebab ikhtilat. Ikhtilat tu hukumnya haram. So, tak payahlah nak berangkat-angkat berlainan jantina ni. Gelilah, geli. Nak caca gedik-gedik berangkat-angkat. Tak payahlah. Apatah lagi berlainan jantina. Lagilah dosa. Benda tu mendatangkan dosa. Hatta berangkat-angkat sesama jantina pun bahaya juga. Banyak juga kes gay, kes liwat sebab berangkat-angkat ni. Sebab tu kita dalam nak bersahabat pun, kita kena bersederhana. Jangan terlalu obses dengan persahabatan kita. Jangan terlalu manja, terlalu seolah-olah kita menganggap kawan kita tu milik kita selama ni. Jangan. Kita dalam nak buat semua benda, kita kena bersederhana. Kalau kita terlalu ekstrim, kita boleh jadi sesat. Kalau kita terlalu longgar pun, kita boleh jadi rosak. Sebab tu kita dalam nak buat semua benda, kena tengah-tengah. Sama juga dalam nak bersahabat. Dalam nak bersahabat, kita kena bersederhana dalam bersahabat. Jangan terlalu obses dengan persahabatan. Kalau kita terlalu obses dan ekstrim dalam persahabatan kita, akhirnya kita akan kecewa dan kita akan banyak down. Bila kawan kita tak call kita, sedih. Bila kawan kita ada kawan baik lain, sedih. Padahal hidup ni lebih luas daripada untuk kita bersedih hanya kerana kawan baik kita ada kawan baik lain. Kalau benda tu pun sedih, macam sedih lah juga, tak ada life kan. Sebab tu kau boleh bersederhana lah dalam bersahabat. Bersederhana dalam bersahabat. Jangan terlalu ekstrim. Kadang-kadang terlalu ekstrim dalam bersahabat ni, itulah yang mendatangkan kekecewaan, konflik, pergaduhan dan sebagainya. Kita kena sentiasa bersederhana dalam bersahabat. Faham Adakah amalan yang lain akan diterima jika kita tak tunaikan solat? Okey, pertama sekali saya nak bagi tahu, kedudukan solat dalam Islam ni, Nabi kata ibarat kepala bagi badan. Kalau kita tak ada tangan, kita hidup. Tak ada kaki, kita hidup. Tak ada mulut, kita hidup. Tak ada mata, kita hidup. Pekak, boleh hidup. Tapi kalau kita tak ada kepala, segala fungsi-fungsi badan kita tak guna, kita akan mati. Orang yang tak ada kepala tapi hidup, itu nama dia hantu. Sama juga orang yang kata dia Islam, tapi pada masa sama dia tak solat. So segala amalan dia tu macam sia-sia. Sebab dia tak ada kepala. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi dah bagi tahu, perkara pertama yang akan ditanya di akhirat kelak selepas iman ialah solat. Sekiranya baik solat dia, maka dia akan mudah untuk masuk syurga. Tapi kalau solat dia fail, maka na'udzubillah min zalik, itu menjadi punca untuk dia masuk neraka. Sebab tu, apa yang kita boleh buat, sekiranya kita banyak kebaikan, teruskan kebaikan tersebut. Tapi kalau kita punya masalah ialah solat, maka baiki solat kita. Teruskan, kalau kita rajin bersedekah, teruskan sedekah. Kalau kita tutup aurat, teruskan tutup aurat. Kalau kita ni jenis suka tolong orang, teruskan tolong orang. Tapi pada masa yang sama, kita tambah untuk menjaga solat. Sebab akhirnya, solat itulah segala-galanya dalam hidup kita. Solat itu segala-galanya dalam hidup kita. Bagus, banyak buat kebaikan, sangat bagus. Tapi rugilah kalau tak solat kan. Apa hukum bagi orang-orang yang suka membawang? Orang yang suka membawang, yang suka mengumpat, suka sebarkan aib orang. Hukum mengumpat, hukum membawang, hukum sebarkan aib orang, hukum viralkan benda yang tak pasti dalam keadaan dia tahu benda tu dia tak pasti. Maka hukum-hukum orang macam ni adalah dosa besar. Dosa besar. Saya ulang, dosa besar. Ada banyak hadis yang mana hanya kerana lisan
menjadi asbab seseorang itu masuk neraka. Ada dalam hadis, ada seorang wanita, dia rajin solat, rajin bertahajud. Tapi pada masa yang sama, dia banyak menyakiti jiran dia dengan lidah dia. Banyak kutuk, banyak caci maki, mengumpat jiran dia, menyakiti hati jiran dia. Maka dia masuk neraka. Sama juga kita sekarang ni, hati-hatilah dengan benda yang kita tulis. Benda yang kita share. Especially dekat Twitter sekarang. Nampak seorang spill the tea je, nampak seorang punya aib tersebar je, kita semangat nak bash. Sedangkan, kalau kita tak bash pun, hidup kita macam biasa juga. Sebab tu daripada kita masuk campur dengan masalah aib-aib orang ni, lebih baik kita ambil pendekatan untuk senyap. Sebab apa? Ciri-ciri orang beriman adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Antara tanda iman ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat ialah dia hanya berkata baik ataupun diam. Sebab tu elakkanlah mengumpat, elakkanlah membawang, elakkanlah membuka aib orang. Sebab benda tu semua dosa besar. Soalan seterusnya. Apa pendapat tentang saya ada kawan perempuan tapi kurang bantu dalam ilmu agama. Sebaliknya kawan lelaki yang banyak bantu. Sebenarnya pertama sekali kepada lelaki tak payahlah nak acah-acah dakwah perempuan. Yang lelaki dakwah lelaki lah. Yang kau pergi bergedik nak acah-acah bimbing perempuan tu apa hal? Ke sebab kau suka dia? Kadang-kadang yang lelaki ni dah acah-acah nak dakwah perempuan. Lelaki dia tak dakwah pun. Dia tak bersungguh-sungguh pun dakwah lelaki. Yang dia bersungguh-sungguh dia dakwah perempuan je. Sedangkan lelaki yang sunnah dia, lelaki dakwah lelaki, perempuan dakwah perempuan. So in the first place, kalau ada lelaki yang acah-acah nak bimbing korang, ketahuilah dia ada udang di sebalik batu. Walaupun dia pakai kopiah. So berhati-hatilah. Kedua, betul ke kawan perempuan kita semuanya jahat-jahat dan tak nak bimbing kita dalam agama? Sebenarnya tak. Kita je yang tak betul-betul bersahabat dengan mereka. Takkanlah satu tempat tu tak ada seorang langsung perempuan yang baik yang nak bimbing kita jadi baik. Mustahil. Kita je tak cari. Sebab tu nasihat saya, carilah sahabat yang sejantina dengan kita yang baik-baik. Ramai orang yang baik-baik kat dunia ni insya-Allah. Kalau kita cari, insya-Allah kita akan jumpa. Percayalah. 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 Apa hukum perempuan nyanyi nasyid? Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama haram. Tak kisahlah dia baca Quran di khalayak ke, dia menyanyi ke, nasyid ke tak nasyid ke. Ulama pertama mengatakan haram. Kerana apa? Kerana suara perempuan yang melunak-lunakkan suara itu mampu menggoda lelaki. Allah berfirman, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzina fi qalbihi marad." Dan hendaklah kamu tidak melunakkan suara kamu kerana ditakuti ada lelaki yang berpenyakit hati akan tergoda. Itu Allah sebut dalam Quran. Itu pendapat ulama yang pertama. Tetapi ulama yang kedua, pendapat yang kedua adalah sekiranya nyanyian tersebut ataupun nyanyian tersebut liriknya baik, liriknya mengajak pada Allah, mengajak pada agama, mengajak pada akhlak-akhlak yang baik, dan penyanyi tersebut menutup aurat dengan sempurna, tak tabarruj, tak pakai makeup, dan penyanyi tersebut tidak melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan fitnah seperti lenggok-lenggok badan yang melebih-lebih, maka hukumnya harus. Tapi sekiranya mereka bertabaruj, make up sini sana ataupun tak menutup aurat ataupun menyanyi lagu yang tak sepatutnya, maka hukumnya adalah haram. Saya pula cenderung kepada pendapat tengah-tengah. Saya punya pendapat adalah lebih baik kita berhati-hati. Which is sekiranya tak perlu, tak payah. Sebab wanita ni adalah fitnah. Wanita ni adalah godaan untuk lelaki. Dan kita takut disebabkan perbuatan kita, menyanyi dan sebagainya, walaupun nasyid, suara kita membuatkan akhirnya ada orang-orang lelaki tak mampu menjaga hati lalu terjebak dengan maksiat. Sebab tu yang lebih selamat, yang lebih dekat dengan takwa ialah tak perlulah seorang perempuan itu menyanyi dan yang sepatutnya lah. Itu lebih dekat dengan takwa. Wallahualam. Tapi sekiranya korang nak menyanyi juga, nak baca Quran juga, pastikan tutup aurat sempurna. Pastikan tidak membuat aksi-aksi yang gedik-gedik.
pastikan tidak bertabaruj dan pastikan buat hanya sekadar perlu sahaja. Jadi kan awak tu. Ilah. Dia kena main. Saya lihat semakin ramai yang minat K-drama dan cerita-cerita barat. Cerita-cerita ni banyak aksi-aksi yang tak elok. Macam mana Ustaz? Pertama sekali, hiburan ni hukum asal dia harus. Tetapi sekiranya di dalam hiburan tersebut ada unsur-unsur haram, maka hukumnya akan menjadi haram. Contoh unsur-unsur haram adalah di dalam hiburan tersebut ada unsur-unsur mendedahkan aurat, ataupun unsur-unsur pergaulan bebas, ataupun unsur-unsur lucah, ataupun unsur-unsur syirik, ataupun unsur-unsur mengagungkan arak, ataupun unsur-unsur dosa yang lain lah. Maka hukum kita menonton ataupun berhibur dengan hiburan yang ada unsur haram ni adalah haram. Tak kisahlah yang hiburan tersebut Korea ke Jepun ke Bangla ke Hindustan ke Melayu ke Arab ke, sekiranya di dalamnya ada unsur-unsur mendedahkan aurat, ada unsur-unsur pergaulan bebas, ada unsur-unsur seks, ada unsur-unsur lucah sikit ke ringan ke berat ke tak berat ke, ada unsur-unsur syirik, maka orang beriman dia akan meninggalkan hiburan tersebut sebab hiburan tersebut merosakkan dia. Sebab tu nasihat saya, tak payahlah tengok drama-drama Korea, tak kisahlah Korea ke Barat ke Inggeris ke Melayu ke. Allah akan tanya tau, kita guna mata kita untuk apa? Apa kita nak jawab kalau kita guna mata kita untuk melihat aurat, untuk melihat pergaulan bebas? Kita nak jawab apa depan Allah SWT? Ya Allah, dulu aku gunakan mata aku untuk melihat aurat, untuk melihat dosa-dosa, dan aku langsung tak rasa marah dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh pelakon tu. Sedangkan ciri-ciri orang beriman, Nabi kata, mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang nampak kemungkaran hendaklah dicegah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tak mampu, cegah dengan lisan. Kalau tak mampu, fa illam yastati' fa biqalbihi. Cegah dengan hati. Walidzalika adhaful iman, dan cegah dengan hati itu selemah-lemah iman. Maknanya tanda iman, kalau kita nak tahu kita ada iman ke tak, ialah bila kita nampak maksiat, kita akan usaha untuk mencegah sekurang-kurangnya dengan hati, iaitu kita membenci maksiat tersebut. Tapi kalau kita boleh bersenang lenang dengan maksiat, kita boleh tengok drama, movie yang ada aurat yang penuh maksiat di dalamnya, kita boleh berhibur dengan maksiat. Maknanya iman kita dalam keadaan yang sangat bermasalah. Kalau kita mati ketika itu, takut-takut kita mati dalam keadaan tak ada iman. Na'udzubillah min zalik. Tapi zaman sekarang ni susah lah kan. Memang sangat susah. Nak tinggalkan drama, movie susah. Tapi usahalah. Saya dengan isteri saya pun usaha tau. Dah lah, contoh PKP ni, bosan gila. Dan biasanya orang bosan akan tengok movie. Dan Alhamdulillah lah, saya dengan isteri saya, sepanjang cuti ni, saya tak pernah lah tengok sama-sama dengan isteri saya movie ke apa. Sebab apa? Baru nak tengok, saya suruh isteri saya tengok trailer, tengok-tengok ada aurat. Dan aurat, obviously dosa. So akhirnya, kita orang pun tak tengoklah movie. Memang susah lah nak tinggalkan dosa dekat akhir zaman ni. Fitnah akhir zaman ni sangat-sangat dahsyat. Nak tinggalkan maksiat sangat-sangat susah. Tapi sekurang-kurangnya, apakah usaha kita untuk meninggalkan maksiat? Lagi-lagi sekarang ni Netflix. Gila bapak, banyak gila unsur LGBT, unsur lucah. Wish, dahsyat, sangat dahsyat, bahaya. Anime pun banyak unsur lucah zaman sekarang ni. Sebab itulah, berhati-hatilah. Kalau boleh, gunakan waktu-waktu cuti kita ni untuk benda-benda yang bermanfaat. Dan doa supaya Allah pelihara kita daripada maksiat-maksiat yang kita tak sedari. InsyaAllah. Apa pandangan tentang budak sekolah agama yang berkapal? Kepada orang-orang yang sekolah agama, korang kena tahu, sekolah agama belum tentu masuk syurga. Sebab apa? Sebab setan ni ada di mana-mana. Setan bukan sekadar ada dekat sekolah menengah kebangsaan sahaja. Tetapi setan juga ada dekat sekolah agama. Setan ada di mana-mana. Sebab tu kita jangan rasa selamat. Setan punya godaan itu sangat dahsyat, sangat halus, dan kita kena sentiasa berhati-hati dengan tipu daya setan. Sebab tu, kenapa sekarang ni ada orang yang sekolah agama tapi still couple? Saya nak nasihat sekejap lah. Kepada pelajar-pelajar agama yang couple, yang tak jaga ikhtilat ni, yang menghalalkan couple atas nama couple Islamik ni, saya nak nasihat beberapa perkara. Pertama, Allah dah bagi korang nikmat agama. Ramai orang kat dunia ni nak sekolah agama tapi tak dapat. Tapi Allah pilih korang untuk belajar agama. Maksudnya Allah sayang korang. Maka syukuri nikmat agama yang Allah dah bagi tu. Syukuri. Jangan kufuri nikmat tersebut dengan melakukan dosa dan bangga dengan dosa, bahkan pertahankan dosa. Jangan jadi macam tu.
Allah bagi kita nikmat agama supaya kita semakin dekat dengan Allah, semakin kembali pada Allah dan buat dakwah, tunjuk qudwah, tunjukkan akhlak yang baik pada masyarakat. Tapi kalau kita belajar agama, kita dah lah tak buat dakwah, lepas tu jadi akhlak yang buruk, menghalalkan dosa, apa kita nak jawab depan Allah SWT? Allah dah bagi kita nikmat agama, tapi kita kufuri nikmat agama tu dengan kita menghinakan agama kita sendiri. Disebabkan orang-orang macam ni lah, orang-orang kat luar sana rasa benci pada agama. Sebab itulah nasihat saya kepada pelajar agama, jaga diri masing-masing. Yang buat-buat dakwah semua ni, bagus, buat dakwah tu bagus, teruskan. Tapi janganlah sekadar dakwah kat mulut je, tunjukkanlah juga dakwah korang dengan akhlak korang. Pelihara agama. Yang ni dakwah semangat. Tapi couple, dakwah semangat, oh Allah. Tapi mesej-mesej awet. Saya ada jumpa, ada orang email saya, dia kata ada seorang pendakwah ni, follower dia ramai dekat Instagram. Dekat Twitter, ramai follower dia. Hebat dakwah sini sana. Tapi apa dia buat? Dia banyak scam perempuan. Dia minta gambar tak senonoh perempuan, dia tukar-tukar gambar lucah dengan perempuan tu. Dah dapat gambar lucah, dia ugut perempuan tu. Kalau kau tak nak aku sebarkan gambar lucah kau, bagi aku duit. Lepas tu perempuan tu tak nak bagi dia duit, dia sebarkan gambar lucah budak perempuan tu dekat Tumblr, dekat web-web lucah dan sebagainya. Lepas tu dia cari perempuan lain pula. Awal-awal, acah-acah nak bimbing, acah-acah nak ajak ke syurga kononnya. Lepas tu mula goda, hantar gambar lucah, bertukar-tukar lucah, sebarkan. Dan benda tu dia dah buat dengan ramai perempuan. Sedangkan pada masa yang sama dia, dekat Instagram, dekat media sosial, dakwah dan sebagainya. Sebab tu bahaya orang macam ini. Allah akan tanya, mungkin orang lain tak tahu dosa yang kita buat. Tapi Allah tahu. Ini tak kira membawang ke? Tak dikira membawang sebab saya tak sebut nama. Saya cerita umum sebagai pengajaran. Sebab tu Allah dah bagi agama ni hargai. Tapi saya nampak ramai orang dah ada agama tapi mereka tak hargai. Bahkan mereka gunakan agama untuk pertahankan dosa dia. Sebab tu ada orang tanya saya, Ustaz, kadang-kadang saya nak tegur kawan saya ni. Tapi bila setiap kali dia tegur, dia akan bagi dalil-dalil agama untuk pertahankan dosa dia. Inilah masalah besar orang zaman sekarang. Kita yang patutnya belajar agama untuk kita semakin dekat dengan Allah. Tapi malangnya ada orang sekarang ni belajar agama, mereka semakin jauh daripada Allah. Sebab apa? Sebab mereka tak ikhlas pun belajar agama. Na'udzubillah min dzalik. Moga Allah pelihara diri kita semua. Moga Allah pelihara saya juga. Saya pun banyak dosa juga. Sama-samalah kita doakan sesama kita, insya-Allah. Abi sana ada ikan banyak. Nak tengok? Abi buat kerja. Ada ikan kecil dalam ni. Soalan seterusnya. Apa hukum main game? Salah ke? Hukum main game adalah harus. Sekiranya game tersebut tak ada unsur-unsur lucah. Kalau game tu ada unsur-unsur lucah, haramlah. Tapi sekiranya game tersebut tak ada unsur-unsur lucah, contohnya game tembak-tembak ke, ataupun game Minecraft ke, game PUBG ke apa ke, kalau korang nak main, maka game FIFA ke, tak ada masalah nak main-main lah. Tapi saya tak main lah. Alhamdulillah saya masih tak main PUBG semua, saya tak main. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang kita kena tahu juga. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Hidup sebelum mati, muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Saya nak highlightkan tentang lapang sebelum sempit. Kadang-kadang kita ni, Allah dah bagi masa lapang, kita guna masa lapang kita untuk perkara yang sia-sia. Sedangkan masa lapang kita boleh gunakan untuk Al-Quran, untuk solat, untuk menuntut ilmu, untuk memberi manfaat pada orang, untuk belajar, untuk benda-benda yang baik lah. Tapi malangnya kadang-kadang kita ni lebih suka membuang masa lapang kita dengan perkara yang sia-sia. Main game, tidur, tengok movie dan sebagainya. Tengok movie tu satu hal lah. Tengok movie tu, kalau movie tu banyak aurat, dah dosa dah. Tapi saya nak highlightkan kat game. Game ni harus. Kalau tak ada benda lucah, game tu harus. Boleh nak main-main, tapi kawal lah. Kawal. Kalau kita boleh main game sejam, 2 jam setiap hari, apa salahnya kalau kita baca Quran sejam sehari? Kalau kita banyak main game sejam 2 jam sehari, apa salahnya kalau kita menuntut ilmu sejam 2 jam sehari?
Sebab kadang-kadang kita ni banyak menggunakan masa lapang kita untuk perkara yang sia-sia. Walaupun benda tu harus, tapi benda harus yang kalau kita buat berlebih-lebihan, dia boleh jadi haram sebenarnya. Especially kalau kita sampai melalaikan benda yang wajib. Contohnya melalaikan benda yang wajib, main game sampai lupa nak tuntut ilmu, main game sampai lewat-lewatkan solat. Benda tu dosa sebenarnya. Sebab tu seimbangkanlah. Kalau nak main game, main ala kadar je. Kalau tak perlu main lagi bagus. Sebab itulah akhirnya Allah dah bagi tips cara nak berjaya. Allah kata dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang-orang beriman. Apakah ciri-ciri orang yang beriman yang berjaya? Ciri pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam solat. Ciri-ciri yang kedua Allah sebut, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang meninggalkan benda-benda yang sia-sia. Maknanya kalau kita nak jadi orang beriman yang berjaya di sisi Allah, kita tak buat benda yang sia-sia. Dan main game tu adalah benda yang sia-sia. Walaupun benda tu tak dosa main game, tapi benda tu sia-sia. Nak jadi orang beriman yang berjaya, tinggalkanlah benda yang sia-sia. Sebenarnya kadang-kadang saya jumpa ramai orang, dia kata, oh tak ada masa lah nak siapkan assignment, tak ada masa lah nak buat dakwah, tak ada masa lah nak tuntut ilmu, tak ada masa lah nak ikut tarbiyah, tak ada masa lah nak ikut usrah. Sebenarnya bukan tak ada masa, tapi kita banyak buang masa kita. Mustahil tak ada masa. Mustahil tak ada masa. Sebab itulah tips nak berjaya ialah kalau boleh tinggalkanlah benda-benda yang lara, insya-Allah. Sama-samalah kita. Saya pun banyak kelemahan juga. Semoga apa yang saya cakap ni saya pun dapat amal, insya-Allah. Macam mana nak kahwin kalau tak couple? Saya malas nak cerita benda ni sebab saya dah tulis dalam buku dah sebenarnya. So, daripada saya jawab, saya pun dah jawab banyak kali dah benda ni. Apa kata korang dapatkan buku saya. Sekarang ni ada pesta buku online Tarbiyah Sentap. Untuk pengetahuan korang, sekarang ni sedang diadakan pesta buku online Tarbiyah Sentap. Daripada 13 April hingga akhir April ni insyaAllah. So, korang boleh dapatkan pelbagai buku Tarbiyah Sentap dengan harga yang diskaun. Ada combo buku-buku baru, ada buku-buku 1 buku RM10 pun ada 3 buku RM50, ada 4 buku RM100 dan ada combo-combo baru. Dan korang boleh dapatkan ketiga-tiga buku terbaru saya, iaitu Surat untuk Orang yang Putus Cinta, Surat untuk Orang yang Putus Asa dan juga Surat Cinta untuk Pendosa dengan harga diskaun kau-kau. So korang boleh pergi ke Instagram Tarbiyah Sentap Official dan juga Isbir Official untuk dapatkan buku saya. Dalam buku saya tu saya ada jawab macam mana nak kahwin tanpa couple. So korang bacalah puas-puas dan sebarkanlah pada kawan-kawan korang. Daripada korang buang masa pada benda-benda yang tak sepatutnya, cuti-cuti ni, lebih baik korang baca buku-buku yang bermanfaat, insya-Allah. Apa hukum lelaki selalu maki perempuan? Hukum laki maki laki pun dosa, hukum laki maki perempuan pun dosa. Hukum maki caci mencaci sesama Muslim ni adalah dosa. So, kepada orang yang selalu maki hamun orang, bertaubatlah. Kerana kebanyakan orang masuk neraka disebabkan tak menjaga mulut. Na'udzubillah min zalik. Apa hukum tulis buku fiksyen dan hukum duit keuntungan dari penulisan buku tersebut? Sekiranya buku fiksyen tersebut, kita tulis niat kita baik, dan di dalamnya kita tulis benda-benda yang baik, benda-benda yang bertepatan dengan agama, tidak mengajak pada dosa, maka hukumnya dapat pahala insya-Allah. Dan hukum kita dapat duit keuntungan adalah diharuskan, tak ada masalah kita nak mengambil untung daripada buku yang kita tulis tersebut. Namun sekiranya tulisan kita itu mendorong pada dosa, mengajak orang pada dosa dan ada unsur-unsur yang boleh mendorong pada dosa, maka hukumnya adalah berdosa. Dan duit keuntungan tu, kalau boleh bila kita dapat tu, kita sedekahkanlah untuk menebus dosa kita. Soalan seterusnya sebelum kita pergi ke sesi muhasabah. Soalan terakhir ni, insya-Allah. Ada tips tak untuk rapatkan balik hubungan adik-beradik yang dah lama renggang? Okey, ni saya nak bagi tips kepada sesiapa yang sedang bergaduh,
Sama ada bergaduh adik-beradik ke, ataupun bergaduh dengan kawan-kawan ke, ataupun bergaduh dengan family ke, ataupun bergaduh dengan guru ke, sesiapalah orang yang kita bergaduh. Pertama, saya nak bagi tahu satu benda, yang bergaduh ni adalah benda yang tak bagus. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi dah pesan kalau kita bergaduh dan tak bertegur sapa lebih daripada 3 hari, maka kita berdosa besar. Berdosa besar. Sebab itulah bila kita bergaduh ni, orang yang terbaik adalah orang yang mula meminta maaf, walaupun dia tak salah. Sebab tu bila 2 orang sedang bergaduh, kalau kita bergaduh dengan orang, kita kena tahu, kalau kita mulakan meminta maaf, kita akan dapat pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT. Itu pertama. Kedua, kita kena tahu, cara nak berbaik ialah kita kena rendahkan diri kita, rendahkan ego kita. Kadang-kadang kita ni nak kita je betul. Bila kita rasa kita je betul, itu yang kita susah nak minta maaf dan susah nak memaafkan. Sebab kita rasa kita je betul. Tapi cuba kita rendahkan diri kita. Kita mengalah. Mengalah ni bukan tanda kalah. Tapi mengalah ni tanda kita mengutamakan silaturahim berbanding pergaduhan. Kita mengalah, kita minta maaf kat dia. Kita kata je, aku tahu kau betul. Aku salah, aku minta maaf sangat-sangat. Aku dah tak nak ulang kesalahan aku pada engkau. Banyak salah aku pada engkau. Kau maafkanlah aku. Maknanya kita merayu dengan penuh kesungguhan dan penuh kerendahan hati minta maaf. Sebab bila bergaduh ni, bila kita dua-dua atas, masalah tak selesai. Kalau dua-dua bawah, masalah tak selesai. Tapi masalah akan mula selesai bila seorang merendahkan diri dia, seorang tawaduk, seorang mengalah, barulah mudah untuk memaafkan. Dia macam air lah, ada 2 cawan. Kalau kita rendahkan, baru air tu akan masuk dalam cawan tu. Macam itulah dalam persahabatan, bila seorang merendah diri, mengalah, barulah persahabatan tu akan kembali terjalin, insya-Allah. Sebab tu kalau bergaduh, mengalah, seorang kena mengalah. Bukan best pun bergaduh ni, tak best pun. Serabut, serius serabut. Bahagia tu bukan ada pada dendam, tapi bahagia itu adalah bila kita memaafkan. Sarah, hati-hati. Bahaya nanti kena Maryam. Dan ketahuilah, sekiranya kita memaafkan saudara kita tengah bergaduh, walaupun kita tak salah, tapi kita maafkan saudara kita. Allah kata dalam Al-Quran, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaklah kamu memaafkan dan hendaklah kamu berlapang dada. Tidakkah kamu mahu aku mengampunkan dosa kamu? Maknanya Allah kata, sekiranya kita mengalah, berlapang dada dan kita memaafkan kawan kita ataupun adik-beradik kita, ganjaran dia apa? Allah akan ampunkan ke semua dosa kita. So rugilah, Allah dah offer kita untuk Allah ampunkan semua dosa kita kalau kita memaafkan saudara kita. Orang yang bijak, dia akan memaafkan saudara dia. Sebab apa? Sebab dia nak keampunan daripada Allah. Saya pun dulu zaman-zaman sekolah banyak kali juga bergaduh dengan orang ni, bergaduh dengan orang tu, bergaduh dengan orang ni, bergaduh dengan orang tu, berdendam sini, berdendam sana. Tapi sampai satu tahap, saya muhasabah diri saya sedar. Bila berdendam, bila pendam, bila tak nak mengalah ni, benda tu tak akan membahagiakan kita, bahkan kita akan bertambah serabut, tertekan dan sebagainya. Dan bila saya mula belajar berlapang dada, mula belajar memaafkan, wallahi saya rasa sangat bahagia sampai sekarang. Sekarang kalau kawan-kawan saya buat salah kat saya mudahlah memaafkan, alhamdulillah. Ada kawan saya tu, saya time tu meniaga dengan dia. Dan dia pegang duit perniagaan tu. Kita orang dah jual barang semua, dia pegang RM3,000. Modal saya. Dan saya suruh dia pegangkan duit RM3,000 ke RM2,000. RM2,000 tak silap saya. Apa jadi lepas tu? Dia hilangkan duit tu. Dia kata, oh ni minta maaf, hilanglah duit tu. Saya yakin duit tu tak hilang. Saya yakin duit tu dia guna. Tapi saya tahu nak marah pun tak guna. So daripada marah, lebih baik kita memaafkan dia. Pada masa sama, kita tak bagi dia pegang duit lagi lepas ni. Dan ada kawan saya juga, dia pinjam duit saya. Sampai sekarang tak bayar. Bukan sikit. Sampai RM10,000 dia pinjam. Sampai sekarang dia tak bayar. Dah lah dia tak bayar. Lepas tu belakang saya dia buruk-burukkan saya. Tapi saya tahu. Biasalah tu setiap orang ada kelemahan. Saya maafkan dia. Dan alhamdulillah. Bila saya maafkan dia, hati jadi lebih tenang. Dan persahabatan kami sampai sekarang baik, alhamdulillah. So nak kata kadang-kadang dalam hidup ni, kalau kita asyik nak fikir apa masalah orang dengan kita, tak selesai, akan jadi serabut sebenarnya. Lebih baik kita memaafkan saudara kita.
InsyaAllah kita akan lebih bahagia. Sebab kita pun banyak juga salah kita. Kita je kadang-kadang tak perasan salah yang kita buat kat orang. So kalau kita nak orang maafkan kita pun kena maafkan orang. Kalau kita nak Allah maafkan kita pun kena belajar memaafkan orang lain. Wallahu alam. So sekarang ni saya nak buat sesi muhasabah insya-Allah. So topik muhasabah kita pada malam ni ialah tentang sekejap nak buka soundtrack sekejap. Topik muhasabah kita pada malam ni ialah tentang zikir. Tentang zikir insya-Allah. Ini untuk diri saya juga insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah, dalam hidup ni semuanya tak berharga di sisi Allah SWT. Dalam hidup ni semuanya sebenarnya sia-sia di sisi Allah SWT. Dalam hidup ni semuanya tak ada nilai di sisi Allah SWT kecuali zikrullah. Hanya zikir yang bernilai di sisi Allah. Hanya zikir yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan akhirat kita. Hanya zikir yang akan menyelamatkan kita daripada segala malapetaka dan kecelakaan di dunia dan akhirat. Dan di akhirat nanti di syurga, walaupun dah masuk syurga sekalipun, dikala orang semua tengah berseronok-seronok dengan nikmat syurga, hanya satu perkara sahaja yang orang ahli syurga menyesal. Apakah yang mereka sesalkan? Yang mereka sesalkan adalah kenapalah dekat dunia dulu aku tak zikir banyak-banyak. Kerana kalaulah mereka tahu ganjaran yang Allah sediakan untuk orang yang berzikir, nescaya mereka tak akan gunakan masa mereka untuk tidak berzikir pada Allah. Sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah, sebenarnya dalam hidup ni banyak amalan yang susah. Tetapi sebenarnya kita lupa amalan yang paling senang dan yang paling besar di sisi Allah adalah bila kita berzikir memuji Allah SWT. Kita boleh berzikir ketika kita baring, kita boleh berzikir ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita berjalan, ketika kita berlari, ketika kita drive, ketika kita tak drive. Sebenarnya kita boleh berzikir pada bila-bila masa dengan sangat mudah. Zikir di lisan, zikir di hati. Zikir adalah satu amalan yang sangat-sangat mudah. Tetapi kenapa amalan yang semudah ini pun kadang-kadang kita susah nak buat? Tak lain tak bukan kerana iman kita dah terlalu lemah. Orang yang iman lemah, nak ucap satu subhanallah pun mereka rasa sangat berat. Orang yang iman mereka lemah, nak ucap astaghfirullah pun mereka rasa sangat berat. Orang yang iman mereka lemah, nak ucap selawat Allahumma salli ala Muhammad pun mereka rasa berat. Persoalannya, kita bagaimana? Adakah selama ni kita hidup, kita banyak menggunakan lidah kita untuk mengutuk orang, mencaci orang, mencari kesalahan orang, ataupun mencarut sini sana, mengumpat sini sana, ataupun kita hanya menggunakan mulut kita untuk bercakap benda yang sia-sia, benda-benda yang lara. Sedangkan Allah bagi kita nikmat lidah, tak lain tak bukan untuk kita basahkan lidah kita untuk berzikir pada Allah. Susah sangat ke untuk kita ucapkan subhanallah setiap hari 100 kali? Susah sangat ke untuk kita sebut alhamdulillah, puji Allah atas segala nikmat yang Allah bagi pada kita? Ke kita nak ucapkan Allahu Akbar, mengakui kebesaran dan keagungan Allah yang telah menciptakan kita? Susah sangat kan kita nak sebut la ilaha illallah, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah? Susah sangat ke kita nak sebut astaghfirullah, memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan? Susah sangat ke kita nak berselawat ke atas Nabi Allahumma salli ala Muhammad, atas segala pengorbanan dakwah Nabi. Nabi bertungkus lumus dengan air mata dan darah semata-mata untuk nak dapat kita Islam.
dan agar kita dapat bertemu dengan baginda di syurga. Tapi kenapa kita susah sangat untuk nak berselawat? Tak lain tak bukan kerana hati kita dah terlalu lalai. Hati kita dah terlalu lama lupa Allah. Kita lebih mengagungkan dunia, lebih mengagungkan cinta ajnabi, lebih mengagungkan duit, harta, dan kita tak letak Allah dalam hidup kita. Akhirnya amalan yang semudah zikir itu pun kita rasa berat. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah, kita kena muhasabah balik. Sejauh mana kita dalam hidup ni ingat Allah. Kadang-kadang kita nak Allah ingat kita. Kita nak Allah tolong kita. Kita nak Allah bantu kita. Kita nak Allah bagi apa yang kita nak. Tapi kita tak bagi pun apa yang Allah minta. Allah kita suruh kita zikir, kita tak zikir. Allah suruh kita solat, kita tak solat. Allah suruh kita baca Quran, kita tak baca Quran. Allah suruh kita tinggalkan maksiat, kita masih meneruskan maksiat. Macam mana kita nak Allah menolong kita, pada masa yang sama kita langsung tak menolong agama Allah SWT? Macam mana kita nak Allah menjaga hak kita, tetapi kita langsung tak menjaga hak Allah? Sedangkan Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, baru aku akan ingat kau. Allah dah sebut, in tansurullah yansurkum. Bantulah agama aku akan bantu engkau. Tapi kadang-kadang kita ni hanya ingat Allah waktu susah. Lebih teruk, waktu susah pun kita lupa Allah. Allah kata, wa idza massal insana dzur. Apabila kami timpakan kepada hamba kami kesusahan, da'ana li jambihi. Mereka akan berdoa kepada kami dalam keadaan baring, au qa'idan au qa'imah, sama ada berdiri ataupun baring. Falamma kashafna anhu dhurrah. Tapi bila kami mengangkat kesusahan tersebut, marra ka'allam yad'una ila dhurri massah. Mereka seolah-olah tak pernah, mereka seolah lupa yang kami pernah tolong mereka ketika mereka susah dahulu. Itulah kita, bila susah baru nak ingat Allah, menangis-nangis. Tapi bila Allah dah angkat kesusahan tu, kita seolah-olah lupa yang Allah pernah tolong kita. Kita lupa segala nikmat yang Allah bagi pada kita. Kita lupa segala rezeki, segala bantuan yang Allah bagi pada kita. Dan kita hidup seolah-olah kita tak pernah kenal Allah. Dan kita hidup seolah-olah kita ni langsung tak pernah sembah Allah. Kita lalai, kita derhaka pada Allah. Sedangkan kita lupa, Allah sentiasa bagi kita peluang lagi dan lagi untuk kita kembali pada Allah. Sebab tu sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah, muhasabah balik sejauh mana kita ingat Allah dalam hati kita. Sejauh mana kita zikrullah, mengingati Allah pada hati kita, pada lisan kita, pada perbuatan kita. Kerana akhirnya orang yang paling beruntung di akhirat kelak adalah orang yang membasahkan lidah dengan zikrullah. Sebab tu saya nak ajak sama-sama kita di waktu yang singkat ini untuk kita bersama-sama beristighfar pada Allah dengan istighfar yang simple. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sama-sama ikut. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Alhamdulillah kita dah istighfar 33 kali. Kita selawat sama-sama 33 kali insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad. Astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkanlah aku. Kita banyak basahkan lidah kita dengan zikir. InsyaAllah bila kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Itu sajalah sesi muhasabah pada malam ni. Moga-moga bermanfaat. InsyaAllah semoga Allah memberi kita kekuatan untuk kita sentiasa berzikir pada Allah SWT. Sentiasa ingat Allah ketika susah dan senang. Dan moga Allah menerima segala taubat kita, menerima segala amalan kita. Saya pun banyak sangat dosa, banyak aib saya yang korang tak tahu. Kita semua hamba yang lemah.
sama-sama kita doa semoga Allah mengampunkan dosa kita semua insya-Allah. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah SWT, yang buruk daripada diri saya sendiri. Jumpa lagi. Moga Allah bagi kita hidayah dan moga pertemuan kita pada malam ni menjadi asbab untuk kita berubah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.